Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Betapa ku cinta padamu. Ya Allah, bercinta-cintanya lah seorang guru pada anak muridnya. Tapi kadang-kadang cintanya tak terbalas. Sereh. Okey, hari ini kita akan sambung bab 4, elektromagnet. So, hari ini kita akan tengok kesan gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey, ini gegelung lah. Ini contoh gegelung. Apa akan jadi apabila ia melalui kawasan ataupun melalui medan magnet. Okey. Okey, ini gambar rajas secara 3 dimensi. Okey, apabila gegelung yang membawa arus dalam medan magnet membawa arus dalam medan magnet akan berputar pada satu paksi putaran. So, gegelung ni akan berputar. So, apakah yang menyebabkan gegelung ini berputar? Okay, putaran ini berlaku kerana terdapat sepasang daya yang sama magnitud tetapi bertentangan arah bertindak pada sisi gegelung itu. So, daya itu akan menolak sama ada ini daya ke atas, sama ada ini daya ke atas atau sebelah sini daya ke bawah. So, daya ni tolak ke bawah. So, itu yang menyebabkan gegelung itu berputar. Okey, pasangan daya ini ialah hasil daripada interaksi antara medan magnet daripada gegelung pembawa arus dengan medan magnet daripada magnet kekal. Ini kita dah belajar bagaimana daya terhasil apabila satu konduktor pembawa arus melalui medan magnet. Okey. Okey, ini gambar rajanya secara lebih detail. Okey, raja menunjukkan pasangan daya yang bertindak pada bahagian AB. Nampak bahagian AB ini? Bahagian AB dan CD. Bahagian CD gegelung pembawa arus. So, daripada gambar rajah ni menunjukkan ada dua bahagian konduktor pembawa arus yang melintasi, yang melalui kawasan apa nama? Kawasan medan magnet. Okay, ini kalau macam ni kita tak nampak secara 3D. So, bila nampak secara 2D, nanti kita tengok macam mana dia terhasil. Okey, tadi gambar rajah 3D, so sekarang gambar rajah 2D. Okey, ini adalah magnet kekal S dengan U, bahagian kutub selatan dengan kutub utara. Okey, ini adalah bahagian adalah bahagian sisi AB. Yang satu lagi ni adalah CCDC. Walaupun dua konduktor ini bercantum sebenarnya, tetapi yang melintasi medan magnet kita anggap macam dua road yang berbeza. So, apabila kita lukis, dia punya medan magnet bagi konduktor pembawa arus bahagian sisi AB. So, dia adalah ke arah maksudnya dia arah depan, dia memasuki satah. So, bila memasuki satah, tanda dia cross. So, ingat balik yang sebelum ni. So, yang ini keluar daripada satah. Satah tu maksudnya macam umpama keluar daripada kertas. Ya? So, ini bertanda dot. So, arah dia memang arah ke kanan lah sebab arusnya ke belakang. Kalau kita guna petua genggaman tangan kanan, kita akan pasti harusnya akan ke kanan. Ya? So, yang ini pun sama. Kalau kita guna petua genggaman tangan kanan, kita dapati arah medan magnetnya ke kiri. So, untuk medan magnet kekal, daripada magnet kekal, arahnya akan sentiasa daripada utara ke selatan. So, kita dapati kawasan sini adalah kawasan yang berbeza arah, kawasan sini adalah kawasan yang berbeza arah, maka inilah kawasan yang lemah, maka daya akan terbentuk. Daya akan terbentuk. So, daya akan terbentuk pada kawasan ini dengan kawasan ini. So, secara lukisan untuk medan lastik disebabkan oleh daya tadi, daya yang terbentuk disebabkan oleh arah yang berbeza bagi medan magnet kekal dengan medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor. So, dia terbentuklah medan lastik yang terhasil macam ni. So, secara lukisannya. Okay.
perbezaan daya. Daya inilah yang perbezaan daya. Daya yang sama, daya ke atas, daya ke bawah pada gegelung. Kenapa daya dia sama? Magnetik daya dia sama sebab gegelung yang sama, konduktor yang sama, arus yang sama, medan magnet yang sama. So nilai arus dia sama. Okey, medan lastik tersebut mengenakan daya pada bahagian gegelung AB dan CD masing-masing. Okey, pasangan daya ini memutarkan gegelung itu. Kesan putaran gegelung pembawa arus dalam medan magnet adalah prinsip kerja motor arus terus. So, motor arus terus tu sebenarnya dihasilkan daripada putaran gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Sebut saja motor, maka motor itulah yang menggerakkan enjin. Sama ada nak gerakkan mesin basuh, nak gerakkan kipas komputer. So, maksudnya secara asasnya, ia disebabkan oleh putaran gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey, apa itu motor arus terus? Kita kenal pasti pula motor arus terus. Okey, peralatan elektrik yang kecil seperti mainan kanak-kanak, gerudi mudah alih dan cakra keras komputer mempunyai motor arus terus yang kecil. Motor arus terus yang besar pula terdapat di dalam mesin seperti kenderaan elektrik, lift dan penggelik di kilang. Okey, motor arus terus mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik menggunakan kesan putaran gegelung pembawa arus dalam medan magnet. Okey, macam mana dia berpusing? Tengok sini komponen yang penting bagi sebuah motor arus terus ialah commutator. Nampak tak bahagian commutator? Ini commutator. Yang mana yang ni? Ini commutator. Ini commutator kawasan ni komutator. Komutator ni tak melekat tau dengan berus karbon ni. Dia boleh bergerak So, komponen yang penting bagi sebuah motor arus terus ialah komutator yang berputar bersama gegelung. Dia akan berputar juga bersama gegelung bagi segi empat tepat. Berus karbon yang bersentuhan, dia hanya bersentuhan saja dengan komutator adalah tetap pada kedudukannya. Yang ini tetap. Yang berputar komutator dengan gegelung. Okey, dia berputar tadi disebabkan apa? Oleh daya yang berbeza arah ni. Daya magnetud yang sama tetapi berbeza arah. Ni F dia. Ni F. So dia berputar. Okey. Apabila dia berputar, dia ada dua separuh putaran dia. So bila dia putar kali pertama, bila kita putar kali pertama, mula-mula sebelum ia bertukar tempat. AB. Asal gegelung adalah AB. Dekat kawasan utara ni kita nampak AB. So apabila arus dikenakan, dia akan berputar. So bila dia berputar, dia jadi yang kedua. So CD pula pergi belah sini. Asal tadi AB. Bila dia berputar, CD. Sebab tu cikgu cakap tadi, asal-asal gambar mula tadi menunjukkan arus tu bergerak daripada A ke B, B ke C, C ke D. Sebab arus masuk kat sini, dia bergerak A, B ke B, B, C ke D. Tapi bila dia berubah tempat, kita dapati sini pula D. So arus tu melalui D ke C, C ke B, B ke A. So sebab tu tadi kata A ke B, B ke C, C ke D sama ada ataupun B ke C, C ke B, B ke A. Sebab dia berubah tempat. Arus sama. Sebab arus tadi dia dapat melalui berus karbon. Dia berpusing. Kalau awak tengok pun, dia punya komutator pun bergerak. Kita tengok dia punya perbezaan yang pertama dengan separuh putaran. Separuh putaran yang pertama, berus karbon X menyentuh separuh komutator merah. Mula-mula di warna merah. Komutator merah sentuh dengan berus karbon. Okay, berus karbon Y menyentuh komutator biru. Okey, dia mula menyentuh komutator biru. So, arah arus dalam gegelung daripada A, B ke C ke D. Okay, arah dia tadi mula-mula tadi A ke B, B ke C, C ke D. So, sisi gegelung AB daya bertindak ke bawah. Sisi gegelung CD daya bertindak ke atas. So, daya-daya ni yang menyebabkan ia berputar. Gegelung berputar dalam satu arah. Ini bahagian putaran yang pertama. Separuh putaran pertama. Apabila dia masuk separuh putaran yang kedua pula, lepas tu dia nak tukar tempat pula. Okay, berus karbon X menyentuh separuh komutator biru. Berus karbon Y menyentuh separuh komutator merah.
Okay, arah arus dalam gegelung dia dah jadi DCBA. Sisi gegelung AB daya bertindak ke atas, sisi gegelung CD daya bertindak ke bawah. Gegelung berputar dalam arah yang sama dengan separuh putaran yang sama. Yang pertama. So tadi sebab dia dah bertukar tempat, so nampak tapi arah arus tetap sama sebab arus masuk sama, arah arus masuk sama, so dia punya pergerakan ke bawah tu sama. Cuma sisi saja yang bertukar. Sisinya bertukar. Daripada A ke B jadi B ke C. Okey. Cikgu rasa itu saja untuk hari ini, untuk kali ini. So, saya harap cikgu awak faham apa yang dimaksudkan, apa kesannya gegelung yang melalui medan magnet. So, ia akan berputar. Putaran itulah yang akan menggerakkan motor. So, cikgu harap awak faham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.